Hari ni hari terakhir untuk kita cerita tentang hukum mat. Bukan bermakna lepas ni tak sentuh lagi hukum mat. Sentuh juga, cerita juga, ulang kaji juga hukum mat. Tapi hari ni Ustaz nak habiskan mat yang terakhir kita. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Muka surat 59. Muka surat 59 ya. Sudah tentu. Apa-apa tengok di situ ya. Disebut sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Cubalah sebut sama-sama. Mat lazim harfi mukhaffaf. Sebenarnya mat lazim ni ada berapa adik-beradiknya? Ada 4 jenis ataupun 4 adik-beradik ya. Kalau puan-puan boleh tengok semula ya. Tengok muka surat sebelumnya tu. Muka surat 56. Mula-mula kita belajar mat lazim apa? Cuba sebut sekejap nama dia tu. Kalimi musaqqal. Kemudian kita belajar mat lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian minggu sudah harfi musaqqal. Dan hari ini mat lazim harfi mukhaffaf. Okey, tak perlu saya ulang semula. Nanti insya-Allah akan datang kalau ada masa kita buat sesi ulang kaji, kita ulang semula ya. Apapun tuan-puan, saya nak sentuh sikitlah tentang minggu sudah punya kuliah, iaitu mat lazim harfi musaqqal. Tuan-puan, susah ke senang nak jumpa mat lazim harfi musaqqal ni? Susah ke senang? Maksud Ustaz banyak ke sikit dalam Quran? Tak banyak sikit. Tapi puan-puan boleh ingat tak 4 contoh yang Ustaz tunjukkan minggu sudah? Boleh ingat tak contohnya? Bolehlah Ustaz, kalau tengok buku boleh ingatlah contohnya, tak ada masalah. Tapi kan bukan itu aja yang Ustaz nak tahu. Puan-puan tahu ke tidak cara nak membacanya? Kalau jumpa dalam Quran, macam mana nak baca 4 contoh tu? Okey, sebelum saya izinkan puan-puan masuk mat yang terakhir, mat lazim harfi mukhaffaf, Ustaz nak dengar sekali lagi bagaimana cara saya menunjukkan contoh pada minggu sudah berkenaan mat lazim harfi musaqqal. Boleh? Okey, ready? Dimulakan dengan contoh yang pertama, muka surat 58 ya. Contoh yang pertama sebelah kanan atas, alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Silakan. 1, 2, mula. Baca. Nampaknya majoriti tak tunjuk jari ataupun tak mengira. Ustaz tak nampak pun kiraan tuan-tuan. Ke puan-puan kira dalam hati? Puan-puan tak apalah kalau kira dalam hati, mana Ustaz nampak kan? Tapi kan masa saya belajar dulu, kita kena tunjuk jari. Tengok ni. Macam mana bacanya? Dengar saya baca. Alif lam mim. Ikut? Bunyi tadi tu kurang sedikit harakatnya. Kena betul-betul 2 harakat. Okey, kalau ditanya oleh anak cucu, berapa huruf yang dibaca tadi? Confirm 3 huruf. Huruf apa? Alif, lam, mim. Dan kesemua huruf itu dibaca dengan baris ke tak? Nak baca dengan baris ke tak payah? Tak payah. Puan-puan jangan pula baca alamak, baca baris satu di atas. Tak ada yang baca gitu tuan-puan ya. Pergi tanya mana-mana ustaz pun tak boleh baca dengan alamah. Maksud ustaz tak boleh baca dengan baris. Habis tu di atas huruf itu ada apa? Di atas alif ada apa? Tak ada tanda apa-apa. Mana ada tanda apa-apa? Di atas lam? Sebutlah tanda pemanjang. Di atas mim? Tanda pemanjang juga. Jadi yang tu bukan baris tuan ya. Jangan salah faham. Kadang-kadang kita maklumlah. Kita tak, bukan semua belajar. Ada yang tak belajar. Dia anggap tu baris. Jadi dia bacalah alamah. Mana boleh baca alamah? Macam mana nak baca tu kata ulama? Kamu kena baca setiap huruf itu dengan cara mengejanya terlebih dahulu. Betul? Ingat tak minggu sudah Ustaz eja? Macam mana eja alif? Sudah. Alif, lam, fa, alif. Jadi alif tu nak disebut berapa harakat? Ya aja. Apa dia? Ejaan dah. Boleh. Nak bagi kepada boleh, tak ada masalah. Sekali lagi. Okey, silakan. Sekali lagi saya tanya, macam mana eja alif tadi? Alif, lam, fa. Jadi kata ulama, alif itu hanya disebut sekali aja ataupun disebut satu harakat. Biasanya kalau satu harakat ni orang kira tak? Tak payah kira. Jadi puan-puan buat penat je nak kira. Tengok je. Alif buat penat aja puan-puan. Biasanya kita tak kira. Dan jangan sampai 2 harakat. Jangan alif. Tak boleh tuan-puan. Tak ada siapa yang baca gitu. Jadi bacaannya macam mana tadi? Alif. Sekali lagi sebut. Alif. Kalau anak cucu tanya berapa harakat?
Tak ada harakat ataupun satu harakat lah. Tapi biasa satu harakat orang tak kira lah. Tuan-puan, kiraannya akan bermula pada huruf lam. Lam tu macam mana nak tahu berapa harakat dia? Mula-mula kena eja. Eja lam. Lam, alif, mim, lam. Betul lah ejaannya. Betul tak? Tengok apa tu nota tadi tu, warna hijau tu. Cuba bagi saya Ustaz satu, tengok betul tak ejaannya? Betul tak ejaannya? Bagi saya satu. Okey, betul tak ejaannya? Macam mana? Lam, alif, mim. Terima kasih. Lam, alif, mim, lam. Tengok ni. Puan-puan nak eja lam. Mana huruf lam? Mana huruf alif? Lam, alif, mim, lam. Betul? Terima kasih pada Hajar yang membantu. Ini diambil daripada buku Iqra, tuan-puan ya. Tak apalah, membantu kita kan. Jadi puan, dengar molek-molek. Apabila sebut lam tadi, dia eja dengan lam, alif, mim, lam. Kata ulama, pada ejaan kamu tadi, ada tak huruf mat? Ada tak huruf mat? Adalah. Sekali lagi macam mana eja lam? Kan puan sebut alif tadi, lam, alif, mim. Jadi alif itu adalah huruf mat pada dia. Dan pada peringkat awal, dengar molek-molek. Pada peringkat awal, satu alif tu nilainya 2 harakat. Tapi kena ingat, di atas huruf lam tu ada tak tanda pemanjang? Maka nilainya tak boleh baca 2, kena baca 6 harakat. Sebut lam 6 harakat. Siapa suruh ikut Ustaz lam 6 harakat? Tuan-puan, Ustaz suruh tuan kiralah 6 harakat. Lam, bukannya lam tu 6 harakat. Tengok ni. Lam, ikut. Itulah bacaan 6 harakat. Boleh ke buat begitu? Boleh. Sampai bila nak buat gini Ustaz? Sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila. Tak akan ubah bacaannya. Begitulah. Okey, seterusnya. Lepas tu nak sebut apa? Nanti dulu. Ingat tak? Kita eja. Mim, eja lam tadi. Lam, alif, mim, lam. Lepas tu eja mim. Mim, ya, mim. Tengok. Ejaannya. Dekat sini ada ejaannya. Mim, ya, mim, mim. Bermakna di situ ada satu hukum yang wujud di antara lam dengan mim je. Okey, kalau eja lam tadi, lam, alif, mim, lam. Okey, lepas tu eja mim kan? Mim, ya, mim. Okey, nampak tak di sini? Mim mati tu jumpa dengan mim. Ada hukum tak? Namanya apa je? Idgham syafawi. Terima kasih. Masa kita belajar idgham syafawi dulu, dengung tak dengung hukum ni? Maka kena bunyilah dengung. Macam mana nak dengung? Berapa lama? Buat sekali lagi. Dah. Jangan malu-malu nak bunyi. Jangan malu-malu. Tutup bibir rapat-rapat. Kenapa tutup bibir? Sebab melibatkan huruf mim ji. Okey, tengok ni. Tu namanya idgham syafawi kat sini. Ada Ustaz tulis tak minggu sudah? Sengaja Ustaz tanya balik ni supaya puan ingat balik apa yang Ustaz ajar. Okey, setelah itu barulah sebut mim. Tapi nak sebut mim kena eja dulu ji. Eja mim. Tu Ustaz dah eja tadi dah. Mim, ya, mim, mim. Dan puan-puan nampak tak ada huruf mat pada ejaan dia? Huruf matnya apa? Ya. Maka tuan-puan, oleh kerana pada mim ada tanda pemanjang, maka ulama pesan kena baca 6 harakat. Sebut mim 6 harakat. Betul lah itu. Janganlah ikut ustaz tadi mim 6 harakat. Perempuan kena baca mim. Ikut? Jadi kesimpulannya kombinasi 3 huruf tadi totalnya berapa harakat? 14 harakat. Jangan lupa lah perempuan catat lah kat situ. Kalau tak ada dalam buku tajuk ustaz ni, bubuh lah situ 14 harakat. Satu nafas. Okey, sekali lagi saya nak dengar. Sebelum saya izinkan puan-puan sambung kepada mat berikutnya, ada baiknya puan-puan kena betul dululah bacaan mat yang ni. Kalau puan-puan tak betul yang ni, macam mana nak sambung yang berikutnya? Okey, sekali lagi diulang. 14 harakat sebutan alif, lam, mim. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Yang ni lebih baik daripada yang mula-mula tadi lah. Mula-mula tadi Ustaz tak puas hati pasal apa? Bunyi tu tak dengung betul-betul 2 harakat. Puan-puan tahu 2 harakat kan? 2 kiraan lah. 1, 2 ataupun 2 second je ya. Okey, sekali lagi last saya tunjukkan ya. Tuan-puan tengok ni. Alif tak payah kira apa-apa. Puan-puan kira start daripada lam. Tengok. Alif, lam, mim. Ikut?
Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan puan-puan istiqamah dalam membaca. Jangan pula lain minggu lain pula cara bacaannya. Puan-puan tak kira lah minggu apa pun ataupun sepanjang hayat kita, itulah kaedah bacaan. Dan puan-puan kena ingat, Alif Lam Mim tu berada pada satu surah saja ke? Tidak, dia ada berlaku pada 6 surah. Surah apa yang terlibat? Sebutlah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Rum, Luqman, Sajadah. Alhamdulillah. Siapa nak baca surah ni mesti dimulakan dengan Alif Lam Mim. Seperti mana yang Ustaz tunjukkan cara bacaannya. Puan-puan boleh tak tunjuk ajar ni? Kita ni, puan-puan tahu tak kata arwah Tok Guru saya, kalau kita nak ingat selalu apa yang diajar oleh sesiapa pada kita, puan-puan tolong ajar orang lain. Bila ajar orang lain, secara automatik kita akan ingat. Jadi tuan-puan tu sebab saya suka mengajar. Bila saya mengajar, tiap-tiap hari saya duk mengajar kan, benda tu jadi sebati pada saya. Jadi saya ingat sampai bila-bila. Kalaulah saya tak mengajar, itu sebab kalau 2 bulan tak ada kelas, puan-puan tu menung saya di rumah. Memang saya tak boleh duduk rumah pun, saya keluar itu saya buat kerja-kerja amal dan sebagainya. Tapi dalam masa sama saya mentalaah juga, saya melihat kepada kitab-kitab tajwid dan sebagainya, supaya saya tidak lupa apa yang saya ajar. Jadi tuan-puan, 2 bulan tu kalau saya tak ada kelas, puan-puan jangan ingat saya duduk rumah seorang-seorang, termenung gitu, tidak. Saya buat something, saya buat sesuatu untuk mengingatkan saya kepada apa yang saya ajar. Dan saya balik, saya semak balik semua buku tajwid saya tengok balik apa yang saya ajar, ya. Dan kalau ada pokok tambah, saya tambahlah pada masa pengajaran saya pada masa depan, ya. Okey tuan-puan, setakat ni Alif Lam Mim tadi okey tak? Okey. Yang kedua, contoh yang kedua apa dia? Alif Lam Mim Ra kan? Cuba Alif Lam Mim Ra. 1, 2, mula. Kalau puan pandai baca yang tadi, yang ni pun tak ada masalah. Pasal apa Ustaz kata? Puan-puan baca seumpama macam tadi juga, cuma puan-puan tokok tambah dengan Ra saja Ji. Okey. Kalau tadi Alif Lam Mim berapa harakat Ji? 14 harakat satu nafas. Kemudian ditambah dengan Ra. Ra berapa harakat? 2 harakat aja. Kenapa 2 harakat? Apa nama hukumnya? Mad asli harfi. Kalau anak cucu tanya lah, mana tahu mereka suka bertanya kan. Mok, apa hukum pada Ra tu mad lazim ke hukumnya? Bukan. Ulama kata Ra itu mad asli harfi. Sebut. Bila sebut mad asli, maka nilai harakatnya 2 harakat aja. Jadi kesimpulannya, Alif Lam Mim Ra berapa harakat? 16 harakat. Pecahannya macam mana? Alif berapa harakat? Tak ada harakat. Sebut Alif. Sebut Alif. Alif. Begitu aja lah. Tak payahlah tunjuk jari. Penat aja tunjuk jari tuan-puan. Ya. Sebut Lam. Puan-puan jangan macam tenggelam timbul suara tu. Kena confident, kena yakin sebutan tu. Tengok ni. Lam. Sebut. Good. Lepas tu? Nanti apa Ra, tiba-tiba Ra pula. Apalah Mim? Dulu. Puan-puan, baru tak sampai sesaat, seminit, 2 minit Ustaz ajar. Tadi dia lupa dah. Belum balik rumah lagi tuan-puan. Allahu Akbar. Kan Ustaz kata tadi kena bunyi Bunyi cuba. Berapa lama? Pandai pun. Masuk dalam bacaan. Lepas tu baru sebut Mim. Mim berapa harakat je? Sebut Mim 6 harakat. Ui, pandai. Last kali, barulah sebut Ra. Tapi kena ingat, di antara sebutan Mim dengan Ra tadi, nak dengung ke tak payah? Tak payah je. Kenapa tak payah? Apalah tak ada hukum. Ada hukum namanya izhar. Izhar syafawi. Dah izhar hakim pula dah. Berubah pula hukum. Minggu sudah Ustaz ajar izhar syafawi. Tuan-puan, tengok ni. Okey, saya tunjukkan ni. Okey, tadi sebut Mim kan 6 harakat, itu tahu dah sebutan. Dan ejaannya macam mana? Mim ya Mim. Lepas tu ada Ra kan? Okey, eja Ra. Ra alif Ra. Betul? Okey, kata ulama di sini ada hukum. Mim mati jumpa dengan Ra. Hukumnya izhar. Izhar syafawi ni dengung tak? Tak dengung. Yang tadi hukumnya apa? Idgham syafawi. Yang ni dengung. Kena tahu bezakan hukum. Yang ni dengung, yang ni tidak dengung. Jadi itu sebab antara Mim dengan Mim, sebutan Lam dengan Mim ni, puan-puan kena dengung 2 harakat. Yang ni tak payah. Tengok ni. Mim Ra. Ikut.
Ui, pandai. Kalau puan-puan boleh ajar pada anak cucu, begitulah kaedahnya. InsyaAllah sampai bila-bila kita akan ingat. Dan kaedah ini digunakan sepanjang hayat kita lah. Bila-bila puan-puan nak belajar dengan mana-mana ustaz, serupalah. Beginilah kaedahnya. Jadi total semuanya berapa harakat? 16 harakat, satu nafas. Sekali lagi diulang, alif lam mim ra, 16 harakat. 1, 2 mula. Alhamdulillah. Jangan tenggelam timbul suara puan. Ya, kita kena maintain suara kita tu bagi jelas, bagi clear dengarnya. Jangan pula alif lam ra. Tenggelam timbul. Macam tak confident suara kita perempuan ni. Dia kena seragam sama je nada suara kita, insya-Allah. Jadi tuan apa dia? Tolak markah. Kalau sesi pembacaan, kalau ada ujian lisan, tuan-puan kena tolak markah. Tapi kalau ujian betul tak melibatkan suara kita, tak adalah ditolak markah. Cuma saya nak pastikan tuan-puan, bila baca suara tu kena maintain sama lah. Jangan tenggelam timbul ya tuan-puan ya. Kalau tak yakin, tanya balik pada ustaz. Ustaz, saya tak ingat ustaz macam mana nak baca ni, nak dengung kat mana, confuse. Lama-lama kan kita jadi keliru, tak ingat kan. Jadi tuan-puan tolong tanya dengan ustaz lah. Mana-mana ustaz yang kita kenal. Okey tuan-puan, settle 2 contoh. Mana? Oh, kat sini dah ejaan ni. Ra alif hamzah. Sebenarnya, okey, ejaan ni ada 2. Kalau eja ra alif hamzah ni biasanya dia ikut ejaan dalam bahasa Arab lah. Ra alif hamzah itu sebab kadang-kadang ada setengah ustaz disebut ra. Betul tak? Dulu pernah tak kita belajar ra? Tapi sebelum kita belajar ra, kita belajar ra dulu. Kita sebut ra dulu kan? Jadi tuan-puan betul, dua-dua betul belaka. Benda ni khilaf di kalangan ulama. Maka puan-puan boleh tambah hamzah ataupun tak nak sebut hamzah pun tak apa. Contohnya ra 2 harakat. Tapi kalau papan ejaan yang lain, ada juga setengah ulama dia eja ra alif hamzah disebut ra. Bukan itu aja. Huruf ba ta sa pun disebut ba ta sa, begitu juga. Jadi tuan-puan jangan confuse, sebenarnya hamzah ada tak ada itu tak jadi masalah. Yang penting ejaan ra itu ada alif di tengah-tengah. Betul? Ada alif, itu kena ada, kena pasti kena ada lah. Kalau tak ada alif tak boleh lah, dia kena ada huruf alif. Dengan adanya alif itu, maka ra tadi dibaca berapa harakat ji? 2 harakat. Okey, settle. 2 contoh settle. Contoh yang ketiga. Tapi sebelum tu, Ustaz nak ingatkan, alif lam mim ra tadi berada pada hanya surah. Alif lam mim ra tadi surah Ar-Ra'du ataupun surah Ar-Ra'd. Bolehlah tu. Ar-Ra'du, Ar-Ra'd. Boleh berlaku, tak ada masalah. Jadi tuan-puan, maknanya tak banyak dalam Quran, satu je kan? Dalam Quran. Alhamdulillah. Seterusnya contoh yang ketiga melibatkan 4 huruf juga. Alif lam mim sad. Surah Al-A'raf. 1, 2 mula. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang mungkin kita keliru dekat ujung tu. Ustaz nak bunyi dek ke tak payah ustaz kat ujung? Sebenarnya ada bunyi dek tuan-puan ya. Pasal apa? Kalau kita eja sad, macam mana ejaannya? Sad alif dal. Bila eja sad alif dal, ada huruf dal kat ujung kan? Dal itu jadi apa bila kita wakaf? Jadi mati. Bila mati dia melantul lagi. Jadi tengok ni. Sad. Okey, 6 harakat kat situ kan. Tapi sebelum tu, alif lam mim berapa harakat? Alif lam mim? Alif lam mim 14, tak sampai seminit kita sebut tadi 14 harakat. Kejap penuh apa lupa ya. 14 harakat. Bukan lupa ustaz, terkejut dengan ustaz menyoal kami. Allahu akbar. Kami ni mudah lemas banget ustaz. Allahu akbar. Tak apalah. Alif lam mim tu 14 harakat. Campur sad. Campur sad 6 harakat, 20 harakat. Cukup ke nafas tu? Cukup tak cukup, kena cukupkan tuan-puan ya. Kena susah sampai cukup. Tengok ni. Alif lam mim sad. Ikut. Alhamdulillah. Puan-puan pastikan perut kita selesa lah nak membaca tadi. Nafas kita panjang supaya cukup bilangan harakatnya berapa? 20. Ustaz,
Saya dah try dah 4-5 kali, tak cukup-cukup juga Ustaz, nafas saya macam mana? Nafas saya semput dan sebagainya. Maka hukum bacaan kita tadi sah, cuma makruh hukumnya. Sebab apa? Harakat tak cukup. Siapa yang tentukan harakat ni? Ulama Quran. Bukannya saya yang tentukan harakat. Saya ni menunjukkan saja caranya, kaedahnya dengan betul dan mudah-mudahan dapat diikutilah oleh para jemaah. Tapi kan tuan-puan, mujolah alif lam mim sad ni berapa banyak dalam Quran? Satu aja Ji. Kat mana Ji? Surah Al-A'raf sahaja. Di awal surah Al-A'raf sahaja yang ada alif lam mim sad. Surah lain tak ada ni alif lam mim sad. Jadi bilangannya tak banyak, jadi mudah-mudahan dapat diingatilah sampai bila-bila. Okey, last kali. Contoh yang keempat, ta sin mim, berapa huruf? 3 huruf Ji. Okey, kita mulakan dengan ta, berapa harakat? 2 harakat. Sin 6 harakat lagi. Bunyilah tu 2 harakat. Betul. Lepas tu mim 6 harakat. Kalau anak cucu tanya, Ji, kenapa mak, abah, kenapa abah ada bunyi antara sin dengan mim? Kita kena eja. Macam mana eja sin Ji? Sin ya nun. Tengok ni, sin ya nun. Sin ya nun sin, eja mim. Mim ya mim. Jadi kat sini, tuan-puan, nun mati jumpa dengan apa? Nun mati jumpa dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Itu sebab ulama kata kena dengung antara sin dengan mim. Antara ta dengan sin, ta dengan sin tak ada hukum apa-apa. Macam mana Ustaz tahu tak ada hukum? Eja ta. Macam tak berapa confident dengan eja ni. Ta alif ta. Betul? Jadi kat sini ta jumpa dengan sin, mana ada hukum? Ta jumpa dengan sin tak ada hukum apa-apa. Idgham tak ada, ikhfa tak ada, gunnah tak ada. Jadi tuan-tuan, itu sebab antara ta dengan sin tak payah dengung apa-apa. Yang dengungnya antara sin dengan mim. Okey, jadi 2 harakat campur. Ta 2 harakat campur 6 harakat. Campur 2 harakat lagi campur 6. Total 16 harakat satu nafas. Okey, cuba mulakan sekali lagi bacaan. 1, 2, mula. Ta. Jangan cepat sangat nak berpindah pada mim selagi tuan-puan tak bunyi tadi ya. Tengok saya baca ni. 2 harakat dulu. Ta sin mim. Ikut. Alhamdulillah. Selalu saya perhatikan jemaah salah baca kat mana tahu bunyi tadi. Dia tak teringat nak bunyi tadi. Sedangkan ada bunyi tu bunyi apa? Bunyi ronah, bunyi dengung lah. Berapa lama nak dengung? Mesti 2 second. Kalau puan-puan tak dengung 2 second, 2 harakat, maka hukum bacaan jadi makruh. Jadi tuan-puan ambil perhatian. Alhamdulillah, 4 kalimah, 4 huruf-huruf tadi, gabungan huruf-huruf Asia tadi berada pada surah-surah tertentu saja. Dan untuk pengetahuan semua, ta sin mim hanya berada pada surah Asy-Syu'ara dan juga Al-Qasas saja. 2 tempat, 2 surah saja yang terdapat ta sin mim ya. Jadi tuan-puan, setakat ni 4 contoh tadi di bawah tajuk apa? Mak lazim harfi musaqqal. Kenapa dinamakan musaqqal? Berat, ya. Berat tu merujuk kepada apa? Ada hukum idgham dan gunnah pada bacaan tadi. Puan-puan perasan tak? Setiap huruf-huruf yang kita baca tadi, di tengah-tengah tu mesti ada hukum dengung dan juga hukum memasukkan masuk dan dengung pada bacaan ya. Jadi tuan-puan, itu sebab ulama kata mak lazim harfi musaqqal. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Kalau ya je. Huruf mat. Okey, nak tahu huruf matnya tengok ejaan. Tengok ejaan. Okey. Macam ta sin mim tadi je. Ta sin mim mana huruf matnya apa kat sini? Ya, ini. Ya, ini alif. Tapi kena ingat ta ni oleh kerana dia baca 2 harakat, maka dia tak boleh sebut mat lazim. Mat lazim ni dia hanya baca 6 harakat aja. Jadi yang ni dinamakan mat asli MAH. Ingat tak Ustaz tulis minggu sudah? Mat asli harfi. Manakala yang ni je, Haji nak tahu apa huruf mat. Sebab dekat situ Ustaz tak tulis huruf matnya apa kan? Huruf matnya, nak tahu huruf matnya apa, kena eja.
Lam alif mim. Huruf matnya apa? Alif. Mim ya mim. Ra alif ra. Alhamdulillah, itulah huruf matnya. Jadi tuan-puan, nak tahu huruf matnya apa, kena eja. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, setakat ni okey? Ada soalan lagi nak tanya? Persoalannya, Ustaz, sampai bila kami kena baca gitu, Ustaz? Sampai bila-bila? Andai katalah 10 tahun akan datang, tuan-puan belajar dengan ustaz-ustaz lain. Mana tahu kita masih lagi panjang umur tuan-puan, 10 tahun akan datang, puan-puan datang jumpa dengan saya, dah habis belajar dengan saya, dah merdeka dah tuan-puan. Puan-puan belajar pula dengan ustaz lain. Maka itulah kaedah bacaannya, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey tuan-puan, seterusnya Ustaz nak anjak kepada mat yang terakhir hari ini, muka surat 59. Mat yang ke-14.4, namanya sebut mat lazim harfi mukhaffaf. Mari saya tulis kat whiteboard dan saya bagi tahu apa makna satu persatu bagi sebutan mat yang kita sebut tadi ya. Okey. Bila sebut mat, maknanya apa tadi? Mat. Mat tu bacaan panjang ya. Lazim, wajib. Harfi, huruf. Mukhaffaf, ringan. Oi, pandai. Ustaz tak tulis lagi, dah tahu dah jawapan. Alhamdulillah. Bagus. Apa pun Ustaz tulis lagi sekali kat sini. Mat lazim harfi mukhaffaf. Okey. Okey, sekali diulang. Mat itu maknanya apa tadi? Bacaan panjang ya, panjang. Okey, lazim, wajib. Harfi, huruf. Huruf apa ni? Kalau orang tanya, huruf apa? Huruf rahsia di awal surah saja. Maknanya, contoh untuk mat lazim harfi, tuan-puan tak akan jumpa di tengah ayat ataupun di hujung ayat. Mesti hanya di awal surah sahaja. Jadi tuan-puan, itulah makna harfi. Manakala mukhaffaf itu ringan. Mukhaffaf itu ringan. Ringan di sini kata ulama terbahagi kepada dua keadaan. Maksud Ustaz, mat lazim harfi mukhaffaf ni dia ada dua jenis. Terbahagi kepada dua jenis. Kalau sebelum ini minggu sudah punya cerita, mat lazim harfi musaqqal satu jenis saja kan? Tapi yang ni ada dua kategori, dua jenis. Okey, yang pertama kata ulama, tengok dalam buku tajuk Ustaz, muka surat 59, tiada bacaan idgham dan ghunnah. Sebut. Faham tak ni ayat Ustaz ni? Tiada bacaan idgham dan ghunnah. Apa maknanya? Maksudnya nanti dalam bacaan kita ni tidak ada bacaan idgham. Idgham tu masuk. Manakala ghunnah itu dengung. Maksudnya nanti tuan-puan baca je lah huruf ini mengikut harakat tertentu dan tidak ada bunyi lagi dah. Tak ada bunyi sengau lagi dalam bacaan. Maka tuan-puan, agaknya bacaan ni senang ke susah Ustaz lagi? Sangat-sangat senang lah Ustaz. Kalau tadi Ustaz selalu tegur kami salah bunyi tadi Ustaz. Tapi yang ni saat lagi kami tak payah bunyi lagi dah. Tak payah bunyi ghunnah dan sebagainya. Jadi kata ulama untuk kategori yang pertama ini, dalam buku tajuk Ustaz, cuba kira ada berapa contoh? Berapa? Okey. Kena tulis dulu ni. Terdapat hanya 7 contoh. Tak lebih, tak kurang 7 contoh je ya. Dalam Quran, hanya ada 7 contoh saja melibatkan kategori yang pertama. Di bawah tajuk apa ni? Harfi mukhaffaf. Jadi mukhaffaf ini, kata ulama, mukhaffaf ini merujuk kepada inilah dua kategori yang kita nak cerita sekejap lagi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama sebelah kanan, melibatkan alif lam ra. Okey, tuan-puan, tengok ni. Berapa huruf kalau ditanya? 3 huruf, alif, lam dengan ra. Okey, punya senang. Tuan-puan tengok ni. Alif sekali lagi, tuan-puan nak berapa harakat? Tak ada harakat, ataupun kalau nak kira satu harakat biasanya orang tak kira lah. Tapi kalau nak kepastian sungguh-sungguh, tuan-tuan eja dulu. Macam mana eja alif? Alif, lam, fa. Betul? Alif, lam, fa, alif. Eja lam? Lam, alif, mim, lam. Eja ra?
Ra, alif, ra. Tengok ni. Antara alif dengan lam nak dengung tak? Tak dengung sebab tak ada hukum apa ji. Okey, tapi antara lam dengan ra, lam dengan ra ni nak dengung tak? Pun tak dengung sebab mim mati jumpa ra izhar syafawi. Sebut bila sebut izhar syafawi ji, maka kita dah belajar dulu tak dengung pun. Cuma sekarang ni berapa harakat nak baca ni? Okey. Harakat dikira bermula pada huruf lam sebenarnya. Lam ni 6 harakat, manakala ra ini 2 harakat. Dan ra 2 harakat ni dikenali sebagai MAH. MAH tu apa ji? Mad asli harfi. 6 harakat ni mad apa? Mad lazim lah. Kan mad lazim ceritanya 6 harakat. Puan ingat apa makna lazim? Wajib. Wajib tu merujuk kepada apa? Harakatnya berapa? 6. Ingat 6. Harakat ingat mak lazim. Jadi tuan-puan, jadi kalau anak cucu tanya je, mak lazim kat mana? Pada lam. Pada lam aja. Manakala yang 2 harakat ni mad apa? Mad asli harfi. Jadi bacaannya totalnya berapa je semua ni? 8 harakat, satu nafas. Tengok ustaz baca dulu. Alif lam ra. Ikut. Oi, senangnya mengikut. Ada bunyi ke? Tak payah. Siapa bunyi makruh bakat bacaan perempuan. Pasal apa? Meletakkan hukum dengung pada hukum yang tak berdengung pada bacaan. Jadi susah ke senang baca tadi? Ustaz, bacaan ni lagi senang daripada yang tadi mula-mula ustaz tanya kami tadi. Allahu Akbar. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang susah pasti ada yang senang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata Allah apa? Setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Ayat ni selalu saya baca di hadapan asnaf. Saya bagi semangat pada asnaf. Setiap yang susah itu pasti akan ada kesenangan. Terutamanya kepada anak-anak kita insya-Allah. Walaupun anak kita, anak asnaf ni biasanya ramai tuan-puan. Jadi puan-puan jangan risau. Yakin pada rezeki Allah. Setiap anak-anak tu ada rezeki masing-masing. Allah berikan nanti insya-Allah. Jadi kita kena usaha dan berdoalah supaya satu hari nanti kehidupan golongan asnaf ni berubah daripada susah kepada yang senang insya-Allah. Jadi berbalik kepada hukum mat tadi, jadi kalau orang tanya alif lam ra 3 huruf ni berapa harakat ji? 8 harakat. Tulis kat sini 8 harakat total. Kejap ya. 8 harakat. Satu nafas. Okey, sekali lagi diulang tanpa bantuan saya. 1 2 mula. Alif. Tolong ingat alif tu jangan perempuan berhenti pula. Alif, tak nafas pula kat situ. Jangan curi nafas. Tengok ni. Alif, lam, ra. Sebut. Dibaca satu nafas. Jangan curi nafas. Ustaz tak nampak saya curi tu nafas. Okey ke Ustaz? Ya, misalnya tak nampak. Allah nampak, malaikat nampak kiri kanan. Jadi tuan-puan tak boleh lari dah daripada kesilapan. Tuan-puan kalau silap, tuan-puan ulang balik bacaan tadi ya. Jadi ingat tahu, antara alif dengan lam ni jangan putus nafas, jangan curi nafas kat situ ya. Sebaliknya 3 huruf ni kata ulama dibaca dengan satu nafas. Dan tuan-puan boleh sebutkan tak surah mana yang ada alif lam ra ni? Tengok dalam buku. Yunus lagi. Surah Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Sekali lagi ulang, surah apa? Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Berapa surah je? 5 surah itu mesti dimulakan dengan alif lam dan bacaan mereka semua sama belaka. 5 surah tadi samalah cara bacaannya. Okey, sekali lagi diulang sebelum kita pindah yang kedua. Sekali lagi ulang baca alif lam ra. Lulus. Alhamdulillah. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua pula. Tengok sebelah kirinya tu. Tasin. Ta. Berapa huruf? Ini lagi senang. Ini lagi senang. Tapi untuk meyakinkan kita berapa harakat, tuan-tuan, puan-puan kena eja. Eja ta. Ta, alif, ta. Ni, ta, alif, ta. Eja sin. Sin, ya, nun, pandai. Jadi tuan-tuan tahu tak? Kat mana nak baca 2 harakat, kat mana baca 6. Ta ini dibaca 2 harakat. Dan hukumnya
mad asli harfi ji. Dia bukan mad lazim ji. Sebab apa? Di atas ta ni tak ada tanda pemanjang. Itu sebab tak boleh sebut 6 harakat. Kena sebut 2 harakat aja. Kemudian di antara ta dengan sin ni nak dengung tak? Kenapa tak dengung? Tak ada hukum apa-apa, pandai. Mana kita tahu? Eja lah. Bila eja tak ada hukum apa-apa yang kita boleh ikatkan pada dia. Kemudian sin berapa harakat? 6 harakat. Sin itulah namanya mad lazim. Jadi susah ke senang nak baca ni? Senang sangatlah Ustaz. 2 campur 6. 2 campur 6, 8 harakat, 1. Total 8 harakat, 1 nafas. Sama macam di atas juga ya. Cuma bezanya di atas ni 3 huruf. Yang ni 2 huruf aja. Okey, tengok saya tunjukkan cara bacaan. Tengok ni. Ta, 2 harakat dulu. Ta, sin. Sebut. Hati-hati sebut sin tadi. Di hujung sebutan tu nak tutup bibir ke nak buka? Kena buka bibir. Pasal apa? Eja sin yanun je. Tak boleh sin. Salah. Puan-puan, kadang-kadang kita tak perasan kat situ salah. Sebenarnya sebut sin begini. Sin. Sebut. Bibir tak payah tutup. Sebaliknya nak sebut sin, dia hujungnya ada nun kan? Dia gunakan hujung lidah tekan pada gusi atas. Maka itulah sebutan nun ya. Okey, jadi kombinasi ta sin 8 harakat je, tengok. Ta sin. Kalau orang tanya ta tu mad apa? Mad asli harfi. Sin tu mad apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dia namakan mukhaffaf? Sebab antara ta dengan sin tu tak bunyi apa-apa pun. Tak bunyi idgham, tak bunyi ghannah je pada bacaan. Setakat ni okey? Okey ke tidak bacaan ni? Susah ke senang? Senanglah Ustaz, pasal kami tak payah fikir nak bunyi dengung-dengung, bunyi sengau. Tak payahlah Ustaz pada sebutan huruf-huruf tadi. Sekali lagi last, saya nak dengar. Ta sin. Ui, pandai. Seterusnya contoh yang ketiga. Ni malam Jumaat. Malam Jumaat sudah tentu hurufnya Yasin. Sama tak kaedah bacaan tadi? Sama tak kaedahnya? Sama. Tapi sebelum tu mari kita eja ya. Ya alif ya. Eja sin. Sin ya nun. Pandai. Jadi dekat ya ni kata ulama, kamu baca 2 harakat. Hukumnya MAH. Manakala sin itu kamu bacalah 6 harakat. Hukumnya mad lazim. Jadi 2 campur 6 berapa? Total 8 harakat. 1 nafas. Sama tak macam tadi harakatnya? Sama. Cuma hurufnya berbeza. Tadi ta sin, yang ni yasin. Jadi dengar saya baca ni. Setiap malam Jumaat ataupun bila-bila baca, masa kita baca Yasin, kena pastikan ya 2, sin 6. Yasin. Sebut. Sin. Confirm. Itulah harakatnya. Susah ke senang? Dari segi nafas cukup tak? Ustaz, setakat 8 tu tak ada masalah. Tadi Ustaz kami baca sampai 20 pun kami saya cukup nafas. 8 ni no problem Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Tapi puan-puan jangan ambil mudah tau. Kadang-kadang malam Jumaat ada juga. Kadang-kadang saya dengar jemaah baca Yasin. Ya tu tak dan 2 harakat lagi. Sin pun tak dan 6 harakat. Sepatutnya ya tu 2, sin tu 6. Baru betul kiraan harakat dan baru betul hukum tajwidnya. Apa nama mat tadi? Harfi mukhaffaf. Kenapa dinamakan mukhaffaf? Sebab dalam bacaan kita tak ada bunyi idgham, tak ada bunyi ghannah. Setakat ni clear, okey? Alhamdulillah. Itulah untungnya kita belajar berguru tuan-puan. Saya pun macam ni, saya pun macam tuan-puan juga dulu. Mula-mula tenganga, tak tahu apa macam mana nak baca ni. Bila orang tanya saya tak boleh nak jawab tuan-puan, tapi bila saya berguru, saya belajar secara formal, oh begitu, begini cara bacaannya, rupa-rupanya kena eja. Masa kecil-kecil dulu mungkin tok-tok guru kita tak
tak minta kita eja tuan-tuan. Dia suruh kita ikut aja. Masa tu kita budak-budak lagi kan. Kita pun ikut lah apa yang dibaca oleh Tok Guru. Tok Guru kata 6, 6. Tok Guru kata 2, 2. Tanpa kita bertanya, Ustaz, kenapa dia baca 6? Kenapa dia baca 2? Masa tu tak reti nak bertanya. Tapi bila kita dah besar, dah dewasa ni tuan-tuan, puan-puan kena tanya. Kenapa kena baca 2? Kenapa kena baca 6? Dan kenapa tak ada dengung antara ya dengan sin? Kenapa tak dengung antara ya dengan sin? Tak ada hukum apa-apa yang boleh dikaitkan. Macam mana tak ada hukum? Ya alif, ya sin, ya nun. Alif jumpa sin, mana ada hukum? Betul? Tak ada hukum apa-apa di situ. Itu sebab tak payah dengung. Kalau adalah sesiapa yang baca, ya, sin, ajaran sesat. Ajaran sesat, tuan-puan jangan ikut. Tuan-puan, risau saya hari ni tuan-puan. Banyak sangat ajaran sesat. Ya? Dekat Selangor ni, Selangor bukan jauh. Negeri Selangor dengan KL ni bukan jauh, dekat aja. Negeri Selangor ni semalam ke 2-3 hari sudah Ustaz baca, lebih 40 ajaran sesat dikenal pasti dalam negeri Selangor. Jadi saya cukup risau kepada terutamanya para pelajar saya lah. Tuan-puan dalam bab, saya tak reti dalam bab-bab lain sangat, tapi dalam bab mengaji Quran ni, kalau tuan-puan tak pasti hukum apa, ataupun tak tahu nak baca ayat tu, tolong bertanya dengan saya lah. Ataupun mana-mana ustaz yang diiktiraf boleh mengajar Quran. Itu sebab kami ustaz-ustaz ni, saya sendiri pun Alhamdulillah lah, saya tak risau pada diri saya, pasal apa kita ada tauliah mengajar. Ustaz-ustaz yang tak ada tauliah mengajar ni, dikhawatiri takut tersalah ajar dan menjadi salah ikutan kepada orang yang mengikutnya. Jadi itu sebab dinamakan ajaran sesat. Tambah-tambah lagi, tapi sekarang ni ajaran sesat lebih kepada akidah lah. Lebih kepada pegangan akidah. Jarang ataupun rasanya tak pernah dalam semua hidup saya, ada ustaz-ustaz mengajar salah tajwid Al-Quran dan sebagainya. Itu sebab tajwid ni, dia hukum dia memang dah ditetapkan begitu. Dia tak ada tolak ansur. Tuan-tuan, kecuali ada beberapa hal lah kita boleh tolak ansur, contohnya harakat dan sebagainya. Tapi kalau nama hukum tu mak asli lah. Mungkin adalah khilaf di kalangan ulama, ada setengah ulama kata mak asli tu mat tabi'i, mat yang lain. Ada nama-nama mat lain. Tetapi kalau orang kata, ulama kata baca 2 harakat lah, tak boleh lebih dan tak boleh kurang pada dia. Itulah untungnya kita belajar Quran, sebab susah untuk diselewengkan. Tapi pastikan ustaz yang mengajar tu ada tauliah mengajar, insya-Allah. Okey, contoh ketiga. Contoh yang keempat, apa dia? Hamim. Tapi sebelum tu, puan-puan kena ingat, tadi Tosin hanya berada pada surah, sebut, surah apa? An-Namlu, sebut. Surah An-Namlu. Kemudian Yasin? Surah Yasin. Nah, kemudian yang keempat, Hamim. Tuan-puan, berapa huruf? 2 huruf. Apa lagi? Eja, ha. Ha alif ha. Eja mim. Mim ya mim. Jadi di sini ha ni kata ulama 2 harakat, nama hukumnya MAH. Manakala mim 6 harakat, nama hukumnya mat lazim. Total ji 8 harakat, 1 nafas. Okey, total saya tulis kat sini ya. Total 8 harakat, 1 nafas. Okey, macam mana nak baca? Sama macam Yasin tadi. Cuma bezanya hurufnya tak sama. Kalau tadi ya dengan sin, kali ni ha dengan mim. Tengok saya baca. Hamim. Baca. Di hujung sebutan mim tadi nak tutup bibir tak? Yang ni puan-puan nak tutup lah bibir. Tadi Ustaz kata tak payah tutup. Tadi huruf sin. Tadi sin jangan sim. Tak boleh, yang tu tak boleh tutup bibir atas sebab ejaan sin ya nun. Bukannya sin ya mim. Ambil perhatian. Tapi yang ni jelas. Ejaan mim ya mim. Maka ji tutup bibir je lah. Tengok ni. Hamim. Ikut. Cuma Ustaz nak ingatkan, jangan pula bunyi dengung kat ujung tu. Hamim. Merambuh pula bunyi kat ujung tu. Tak boleh. Tuan-tuan tak ada qari'ah macam gitu. Dia sebut mim. 6 harakat, stop. Jadi tuan-puan, total berapa harakat? 8 harakat. 1 nafas. Okey. Pada surah manakah terdapat hamim? Sebut. Ghafir, Fusilat, Al-Ahqaf, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah. Sekali lagi diulang, surah mana? Ghafir, Fusilat, Ahqaf, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah. Surah ini aja yang di awalnya hamim. Surah lain tak ada. Melainkan berapa surah?
1, 2, 3, 6. 6 surah di situ. Ada di awal surahnya Hamim. Maka bacaan sama tak semuanya? Samalah. Tak kira puan nak baca surah Zukhruf ke, puan nak baca surah Al-Jathiyah ke, Ad-Dukhan ke, ataupun Ghafir dan sebagainya, maka mesti dibaca dengan kaedah yang sama. Okey, setakat ni okey tak? Tiba-tiba ada yang baca gini. Hamim. Puan nak buat apa? Takkan Papa tiba-tiba cakap salah, Papa tegur lah, awak minta maaf salah tu. Ustaz saya baru ngajar tadi, baru ngajar saya. Bukan gitu caranya, tak boleh dengung antara ham dengan mim. Puan-puan, di luar sana ramai orang tak belajar daripada belajar. Jadi tuan-puan, mungkin ada yang baca gitu. Diingatkan macam alif lam mim juga. Sebenarnya tak sama dengan alif lam mim. Alif lam mim memang ada dengung, tapi hamim tak ada. Okey, settle. Yang keempat. Yang kelima. Sada. Sabar, eja dulu tuan-puan, tak sabar-sabar nak nyebut sad. Okey, eja sad. Sad alif. Sad alif dal. Bila sad alif dal, maka tuan-puan, sad ini dibaca dengan harakat lah. Ini namanya mat lazim. Dan dalam bacaan sad tadi tidak ada idgham ji, tak ada ghunnah pada bacaan. Faham tak idgham tu apa tadi? Masuk. Ghunnah, dengung. Tak ada langsung dua-dua ni dalam bacaan. Sebab sada. La ilaha illallah. Berapa harakat ni? 6 harakat. Bukan Ustaz kata sebut sada. Sada. Bukan gitu. Kena baca 6 harakat. Minta maaf Ustaz. Salah faham. Salah faham. Tengok tuan-puan. Sada. Ikut. Alhamdulillah, mudah-mudahan puan-puan ni kuat iman, sentiasa ingat apa yang Ustaz baca. Mana dah tahu, minggu ni baca sad, minggu depan sad. Tuan-puan, kalau Ustaz dengar gitu, kalau kena arwah tok guru saya kena rotan, tuan-puan pasal apa salah baca. Mana boleh baca sad gitu, dia kena baca berapa harakat? Dan nama hukumnya mak lazim harfi mukhaffaf. Tuan-puan jangan nama hukumnya apa? Entah, tak tahu Ustaz. Loh, bukankah sekarang ni di bawah tajuk mak lazim harfi mukhaffaf? Minta maaf tuan-puan ya, kadang-kadang kita ni ya Allah Ustaz, kalau nak kami belajar begini dulu daripada kecil-kecil Ustaz dulu, hari ni kami jadi ustaz dan ustazah dah hari ni, Allahu Akbar. Tapi kalau tuan-puan jadi ustaz ustazah, puan-puan tak akan jumpa dengan saya. Tuan-puan mungkin dah mengajar, buat kelas di mana-mana kan. Itulah hikmahnya kenapa Allah pertemukan tuan-puan dengan saya pada hari ini. Itulah sebabnya. Jadi kita tuan-puan, kita jangan mengeluh, jangan melatah dengan apa yang berlaku pada kita sebelum ini. Anggaplah yang sebelum ini semua qada dan qadar Allah. Dan setiap apa yang terjadi pada kita semua ada hikmah di sebaliknya. Dengan sebab tuan-puan mungkin tak belajar begini masa kecil-kecil dulu, sebab itulah puan-puan dipertemukan dengan saya pada hari ini, dapat kita belajar dengan lebih jelas. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustaz dulu tak ada belajar ngeja-ngeja pun macam ni. Ya, saya pun dulu masa saya kecil tak ada ngeja macam ni. Bila saya masuk U, bila saya belajar peringkat yang lebih tinggi, formal, rupa-rupanya kena eja. Baru kita tahu berapa nilai harakat pada huruf-huruf tersebut. Okey, cuma Ustaz nak tanya, surah As-Sad ini surah apa? Surah Sad lah nama tu. Ada surah Sad nama. Okey, seterusnya Qaf. Contoh yang ke-6. Sabar, eja dulu. Qaf alif fa. Okey, tuan-puan jangan tak eja dulu. Kena eja dulu. Tengok ni. Qaf alif fa. Jadi kalau orang tanya Ji, apakah huruf mat pada dia? Alif lah. Dan ni apa huruf mat pada dia? Alif juga. Gitu ya. Kalau nak tahu apa huruf mat dia, tengok ejaan. Okey, maka dengan ini sekali lagi sama. Qaf itu dibaca 6 harakat. Maka sila baca Qaf. Ui, pandai. Nak melantun ke? Ustaz, bukankah huruf Qaf tu huruf Qaqalah? Ya, betul dia huruf Qaqalah. Tapi eja, bila kita eja Ji, Qaf alif fa. Bukannya Qaf alif Qaf. Dekat sini huruf fa, maka jangan melantun. Jangan Qaf. Melantun pula kat situ. Siapa ngajar? Tak ada siapa ngajar gitu tuan-puan. Kadang-kadang kita ni buat andaian. Jadi tuan-puan kena faham. Betul lah Qaf tu huruf Qaqalah. Tapi bila dia eja, ada huruf Qaf tak kat ujung ni? Tak ada. Kalau eja Qaf macam mana? Qaf alif fa. Maka tak boleh melantun. Tengok Ustaz baca. Qaf. Ikut. Cukup 6 harakat, berhenti.
bacaan kita tak payah menyambung-nyambung lagi dah. Dan tak payah melantun. Sekali lagi dengar. Qaf. Apa nama hukum Ji? Mad lazim harfi mukhaffaf. Kategori satu ni, kategori yang pertama. Tiada bacaan idgham dan gunnah. Okey. Dan yang terakhir, tapi sebelum tu, qaf tu pada surah mana? Surah Qaf. Kalau sad, surah Sad. Kalau qaf, surah Qaf. Yang terakhir, nun. Nun. Eja. Lupa pula nak ngeja. Nun ya nun. Allahu Akbar. Eja nun, nun waw nun. Nun ya nun pula. Nun waw nun. Kalau nun ya nun jadi nin. Jadi tuan, nun waw nun ya. Allahu Akbar. Tuan apa dengar saya sebut tadi tu? Okey, saya sebut nun ya nun pula. Nun waw nun. Jadi ejaannya, maka disebut dengan 6 harakat. 6 harakat itulah namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Sama bacaannya dengan di atas. Sebut nun 6 harakat. Dah cukup. Jangan terlajak. Pastikan 6 second. Tengok. Nun. Ikut. Persoalannya, nun tu surah apa? Jangan kata surah Nun. Dulu ada pelajar jawab salah. Dia dah seronok jawab je. Tadi Ustaz tanya, Sad surah apa? Sad. Qaf. Nun. Nun dia kata. Mana pula Nun? Surah Nun. Tak ada surah Nun tuan. Yang ada surah Al-Qalam. Surah apa? Surah Al-Qalam. Jadi tuan-puan, di awal surah Al-Qalam akan adalah satu huruf namanya Nun. Dan dibaca 6 harakat. 1 nafas. Sekali lagi sebut Nun 6 harakat. Sebut Qaf 6 harakat. Sad 6 harakat. Sebut alif lam ra dengan sebutan yang betul. Sebut stasin dengan sebutan yang betul. Bagaimana Yasin? Last sekali, Hamim. Ui, pandai. Boleh ngajar anak cucu di rumah, insya-Allah. Puan-puan buatlah kelas kecil-kecil dengan anak cucu, panggil 2-3 orang. Ustaz, anak cucu saya ramai, Ustaz 10 orang. Panggillah 2-3 orang yang kecil-kecil tu yang senang diajar. Yang besar-besar mungkin payah nak diajar. Yang kecil-kecil lagi di sekolah rendah, tadika tu, senang sangat mengikut perintah kita, tuan-puan. Ajarlah mereka. Inilah yang akan dijadikan panduan kepada bacaan mereka sepanjang hayat. Tuan-puan berjaya tunjuk ajar bacaan yang betul pada anak cucu. Selagi dia baca betul, selagi itu kita juga dapat pahala atas bacaan dia tadi. Allahu Akbar. Tuan-puan, kira berapa contoh? 7. Semua ini di bawah tajuk mad lazim harfi mukhaffaf kategori. Apa dia kategori 1 Ji? Tiada bacaan idgham dan ghunnah. Apa dia idgham Ji? Masuk ghunnah. Ui, pandai. Seronok mengajar tuan-puan. Pasal apa? Mudah menjawab soalan ustaz. Puan tahu tak, dulu saya pernah mengajar, ada satu grup tu susah benar nak jawab soalan ustaz. Takut agaknya, wallahualam. Dia kata ustaz garang dan sebagainya. Jadi senyap. Bila saya tanya, senyap, tak jawab lah. Itu yang timbul. Ayat yang ustaz kata, ustaz soal, ustaz jawab. itu asal usul ada ayat tu dikeluar tu. Allahu Akbar. Apapun tuan-puan, tahniahlah tuan-puan. Inilah kaedahnya. Sampai bila-bila kita gunalah kaedah ini. Dan tuan-puan, kesemua ini 7 contoh terletak di bawah tajuk mad lazim harfi mukhaffaf kategori yang pertama. Bagaimana kategori yang kedua? Kategori yang kedua kata ulama, tiada bacaan idgham tetapi ada ghunnah. Apa pula maknanya ni ustaz? Okey, dengar molek-molek. Bila sebut tiada, maksudnya tak ada lah tu. Tidak ada idgham. Idgham tu apa? Masuk. Tetapi ada bunyi ghunnah. Ghunnah tu apa? Ghunnah tu dengung. Tapi kata ulama, dengung yang kita nak buat kat sini sekejap lagi, hukumnya merujuk kepada ikhfa' hakiki. Mana ustaz tahu?
tuan-puan kena eja. Sekejap lagi kita eja, kita tengok contoh. Tetapi sebelum tu saya nak bagi tahu ni, contohnya dalam Quran ada 2 je. Hanya terdapat 2 contoh. Berapa contoh? 2 contoh. Yang pertama melibatkan kaf ha ya ain sad dulu ya. Kaf ha ya kayak ya. Kaf ha ya ain sad. Okey, Ustaz nak tanya dulu ni. Berapa huruf ni ha? 5 huruf. Pertama huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Daripada 5 huruf ni, berapa huruf yang ada tanda pemanjang Ji? Maka 3 huruf itu kamu kena baca 666. Okey, letak dulu 6. Ustaz, tak payah eja ke Ustaz? Kenalah eja. Okey, cuma Ustaz nak bagi tahu awal, bila perempuan nak tahu bacaan 6 harakat tadi kat mana, tuan-puan tengok huruf yang ada tanda pemanjang. Ada berapa huruf yang ada tanda pemanjang? 3. Huruf kaf, ain dengan sad. Maka setiap huruf tadi nilainya 666. Setakat ni okey. Setakat ni okey ya? Okey. Nak lebih confident Ji, Haji kena eja satu persatu. Eja kaf. Eja kaf. Kaf, alif, fa, kaf. Eja ha. Ha, alif, ha. Eja ya. Ya, alif, ya. Okey. Mari kita buat praktikal dulu 3 huruf ni dulu. Saya tak berani nak tunjukkan huruf yang lain dulu. Sabar. Kita praktikal 3 huruf ni. Kaf, ha, ya. Agak-agaknya kaf tadi berapa harakat? 6 lah. Tu, Ustaz dah tulis dah. 6 harakat maknanya di situlah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf kategori yang kedua. Dan puan-puan, ha dengan ya berapa harakat? Ha dengan ya ni kata ulama sekadar 2. Dan hukumnya adalah mad asli harfi. Dua-duanya ha dengan ya tu 2 harakat mad asli harfi. Sebut? Okey, mari tengok Ustaz buat dulu. Kaf 6, ha ya 22. Berapa? 6 22. 8 pula 10 harakat. Tengok ni. Kaf ha ya. Ikut. Stop. Setakat ni 10 second 10 harakat tadi okey. Okey, one more sekali lagi tengok ni. Kaf ha ya. Ikut. Kalau orang tanya kaf tu mad apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ha dengan ya mad asli harfi. Terima kasih. Setakat 3 huruf tu okey. Okey. Cabarannya bermula pada ain dan sad. Okey. Sebelum kita sebut ain sad macam biasalah eja ain. Sudah. Eja ain. Panduan dah ada tadi tu. Apa tengoklah ejaannya. Ain ya. Ain ya nun. Ain ya nun. Tengok ni. Ain ya nun ain. Betul? Eja sad. Sad alif dal. Okey. Tengok bila kita eja Ji, nampak tak ke sini nun mati? Nampak tak lepas tu sad? Maka di sini ada satu hukum namanya ikhfa hakiki. Sebut? Dan ikhfa hakiki hukum dengung tak? Dengung, tapi kita kena sembunyikan dulu bacaan. Dengung 2 harakat. Ulama kata kena dengung. Dengung 2 harakat, tapi dengan cara sembunyikan bacaan. Apa yang nak disembunyikan? Kita sembunyikan sebutan nun. Bermakna Ji, nun mati jumpa sad, nun ni nak bunyi ke tidak sekejap lagi? Tak bunyi? Nun tu dibunyikan tetapi secara samar-samar. Macam mana Ustaz? Dah lupa lah Ustaz. Pak Hakiki. Mari saya tunjukkan. Sebelum tu cuba kita sebut nun secara samar-samar. Cuba sebut nun macam mana nun mati? Ikut. Apalah nun mati? Sabar.
Ujung lidah tu jangan tekan pada gusi. Kalau tekan kat gusi atas nanti jadi jelas. Nanti bunyinya jadi an, in, un. Itu kalau tekan. Saat lagi ji letak tengah-tengah. In, okey, cuba ikut Ustaz ni. Sad. Dengung tak ni kat sini? Dengung. Tapi cara dengungkan tu, nun tu tidak dijelaskan bunyinya. Dua harakat. Sekali lagi tengok. Ain tadi berapa harakat? Ain. 6. Bila pula duanya? Ustaz tulis 6 kat situ. 6 harakat. Lepas tu, dengung kat sini. Dengung 2 harakat. Dan dengung di sini mengikut hukum ikhfa hakiki. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, ikhfa hakiki. Jadi tuan-puan, tengok saya baca. Saya tadi kita dah belajar kaf ha ya. Kali ini saya nak tunjukkan ain dengan sad aja. Tengok. Ain tu 6, dengung 2, sad 6. Tengok. Ain sad. Ikut. Bolehlah tu. Tuan-puan, berapa harakat nilainya Ji? 6 campur 2 campur 6 berapa Ji? Berapa? 14 harakat. 2 huruf ni saja 14 harakat. Campur yang tadi 10? Ini yang Ustaz khabar. Total 24 harakat. Yang paling panjang sekali dalam Quran, total bacaan adalah 24 harakat. Satu nafas. Mampu ke? Nak sabarlah. Tak buat lagi dah tak mampu tuan-puan. Okey, dengar. Tengok saya buat ya. Cuba. Tuan-puan tengok ya. Saya akan baca selama 24 harakat gabungan 5 huruf ni tadi. Tengok. Kaf ha ya ain sad. Boleh ke? Satu, dua, mula. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Sampai nyawa saya Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-puan, nampak tak? Panjang tak 24 harakat? Ustaz tak ada diskaun ke Ustaz? Sabar. Saat lagi Ustaz bagi tahu. Rupa-rupanya ada diskaun. Tapi buat masa ni, cuba buat 24 harakat dulu. Sekali lagi dengar. Dengar ya, saya buatkan. Kaf tu dah standby dah 6 harakat. Tengok ni. Kaf ha ya ain sad. 1, 2, mula. Hai sad. Dah cukup tuan-puan. Allahu Akbar. Sampai terbatuk-batuk kita. Ya Allahu Akbar. Dah macam mana Ustaz? Ustaz, saya dah try dah 4-5 kali Ustaz. Tak larat. 24 harakat ada diskaun. Tadi Ustaz kata ada diskaun. Ada kata ulama. Okey, dengar molek-molek. Diskaunnya kat mana? Pada huruf Ain. Huruf Ain ni berapa harakat Ji? Kata ulama boleh buat 4-5. Puan-puan nak pilih mana? Berapa harakat? 4 ke 5? Dah agak dah 4 harakat. Ustaz, ada lagi diskaun tak? No diskaun lagi dah. Cukup lah tu. Sekadar 4-5. Jadi kata ulama di sini, huruf Ain boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Ain saja ya. Huruf lain no diskaun.
Huruf Ain saja 4 atau 5 harakat. Jadi tadi puan pilih berapa? 4 ke 5? 4. Jadi kalau tuan-puan ambil 4 harakat, bermakna 24 ni tolaklah 2. Betul? Tinggallah 22 harakat. Agaknya panjang juga je. Nak buat macam mana? Itu ketetapan para ulama. Dan tuan-puan, sekali lagi, cuba kita buat 4 harakat dekat sini ya. Cuba tengok ya. Ain, Sad. Ikut. Tolong jangan dikurangkan dengung. Dengung tu tetap 2 harakat je. Tengok saya. Tengok ni. Ain tadi 4. Tengok. Ain, Sad. Ikut. Alhamdulillah. Ada harapan? Mari kita baca daripada awal. Mari kita baca daripada awal. Tadi 10 harakat kan? Campur 4, campur 2, campur 6. Bermakna totalnya 22 harakat. Tengok saya buat. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ikut. Alhamdulillah. Cukup Ustaz, kali ni cukup harakatnya. Alhamdulillah. Cukup nafas kami. Alhamdulillah. Ustaz, selama ni saya tak baca gini. Ustaz, macam mana Ustaz? Adakah bacaan saya itu sah diterima? Tuan-puan, beristighfarlah kita, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan selama ni yang salah bacaan Quran. Bukan ini aja. Banyak lagi ayat lain yang salah kita baca kan? Maka tugas kita senang aja. Lepas habis baca Quran, minta ampun. Tanda tangan pada Allah, minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah setiap kali aku membaca Quran ni, ya Allah, banyak kesilapan kelemahan pada diriku, ya Allah. Sesungguhnya aku ni hamba-Mu yang sangat dhaif, ya Allah. Engkau terimalah bacaanku tadi sebagai pahala yang besar yang aku akan dapat di hari akhirat nanti, ya Allah. Jadi tuan-puan, tugas kita senang aja. Kalau selama ni kita akui, saya sendiri pun akui, selama ni saya baca, sebelum saya belajar secara formal, saya banyak salah baca Quran, maka kita minta ampun pada Allah. Setiap kali kita baca Quran dan minta ampun pada Allah, tak semestinya dalam bahasa Arab, tak mestinya berdoa dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun Allah Maha memahami, ya. Janji kita kena minta ampun pada Allah. Jadi tuan-puan, ini baru beberapa contoh. Dua? Baru satu contoh. Satu lagi, ni tak habis lagi tu. Hamim Ain Sin Qaf. Tapi saya nak tanya, Kaf Haya Ain Sad tu surah mana? Surah Maryam saja. Tahu tak apa fadilat kelebihan baca surah Maryam? Terutama untuk orang perempuan lah, terutamanya kalau perempuan satu ketika dulu perempuan mengandung, ya, ataupun nak bersalin dan sebagainya, maka kalau ada anak cucu nak bersalin tengah mengandung dan sebagainya, cuba amalkan surah Maryam. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ketika melahirkan anak, insya-Allah, dan anak-anak nanti jadi anak yang soleh dan solehah, ya, seperti mana yang dibacakan ataupun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam, ya. Tuan-puan yang dirahmati Allah, itu baru satu contoh. Contoh yang kedua. Jadi, tapi sebelum saya tunjuk contoh yang kedua ni, tuan-puan, betul tak Ustaz kata ni kat sini, tiada bacaan idgham. Idgham tu masuk tak ada, tapi ada gunnah. Gunnah yang dimaksudkan apa? Hukum ikhfa hakiki kat mana? Antara ain dengan sad. Itulah yang dikatakan kategori yang kedua. Kategori yang satu ni tak ada langsung bunyi gunnah. Kategori dua ni ada. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, melibatkan, ya saya. Mana? Dengan? No discount. Siapa khabar ulama Quran dalam kitab-kitab tajuk? Saya banyak buku-buku tajuk. No discount. Ain saja. Soal kenapa tu wallahu alam, tetapi ada khilaf ataupun berbeza pendapat di kalangan ulama sebenarnya. Jadi ain saja yang dibenarkan dibaca 4-5 harakat. Jadi tuan-puan ambillah diskaun tersebut pada huruf ain saja. Kaf dengan sad tidak boleh baca 4-5. Hanya ain saja dalam kitab-kitab tajwid. Baik, seterusnya. Contoh yang seterusnya. Hamim. Hamim apa? Hamim apa? Ain. Ain, sin, sin, qaf. Okey, ini contoh yang kedua.
Tuan-puan, Hamim Ain Sin Qaf ditulis sekali ke ditulis asing-asing? Asing-asing. Hamim tu ayat 1. Ain Sin Qaf tu ayat 2. Betul tak? Dalam Quran nampak tak? Dalam Quran tu ayat 1, ayat 2. Okey, jadi tuan-puan, Hamim tadi, tuan-puan baca seperti mana Hamim yang Ustaz ajar pada sebelum ini. Hamim, saya tak payah eja lagi lah, tuan-puan dah sedia maklum, tengok di sini. Hamim, cuba baca sama-sama. Hamim, 2 dengan 6 harakat. Silakan. Okey, ha ni 2 harakat adalah MAH. Manakala mim 6 harakat mat lazim. Mat lazim harfi, mukhaffaf. Yang berlakunya kategori yang kedua ini, tiada idgham tapi ada gunnah pada ain sin qaf. Maka mari kita eja ain sin qaf. Eja ain. Nanti kejap saya eja mim dulu tadi, ha mim. Eja ain. Ain ya nun. Eja sin. Sin ya nun. Eja qaf. Qaf alif fa. Okey, tuan-puan. Nampak? Saya dah eja ni. Ain ya nun ain. Sin ya nun sin. Manakala qaf alif fa qaf. Okey, tuan-puan. Tempat yang saya gariskan di sini. Mula-mula apa jumpa apa? Nun mati jumpa sin. Hukumnya ikhfa hakiki. Begitu juga nun mati jumpa dengan qaf je. Hukumnya ikhfa. Betul tak Ustaz tulis di atas ikhfa hakiki? Maka tuan-puan, inilah hukum yang kita kena masukkan dalam bacaan ikhfa hakiki, yang mana mesti baca dengung 2 harakat. Okey. Hamim tadi settle. Saya tak payah ajar tu, puan-puan dah tahu dah bacaannya seperti mana yang mula-mula saya ajar tadi. Kali ini saya nak tunjukkan ain sin qaf. Tengok. Ain ni kata ulama kena baca 6. Tengah-tengah dengung 2 harakat. Dengung di. Dengung ni 2 harakat. Saya tulis di ya, di dengung. Sin 6 harakat. Dengung lagi 2 harakat. Pada di antara sin dengan qaf. Kemudian qaf tadi 6 harakat. Kat sini 8 harakat. Kat sini 6, 2, 6, 2, 6. Berapa? 10? Sikit je. 22 harakat. Ya, 22 harakat. Kat sini, kejap ya. Kat sini total 8 harakat. Kat sini total 22 harakat. Tuan-puan, mampu ke 22 harakat? Ustaz, kita try Ustaz? Okey, ready. Tengok, saya try dulu. Saya bunyikan hamim dulu. Tengok ya. Tuan-puan kena baca berasingan tau. Jangan baca sekaligus. Tak ada qori dan qori'ah yang baca sekaligus tuan-puan. Dia kena putuskan 2 ataupun bagi pada 2. Tengok. Hamim. Ikut. Stop. Relax dulu. Tarik nafas baru. Mula pada ain. Tengok. Ain. Sin. Qaf. Ikut. Sayu je bunyi bacaan tuan-puan. Okey, tak apa mengapa tu. Tengok ni. Tengok sekali lagi saya bunyikan. Puan-puan perasan tak ada bunyi tadi ya? Itulah namanya ikhfa hakiki je. Tengok. Ain sin qaf. Ikut. Allahu Akbar. Ustaz, sampailah nampak kami 22 harakat. Alhamdulillah. Tuan-puan nampak tak? Jadi kalau dikira, sebenarnya hamim ni dibaca secara berasingan. Jangan tuan-tuan sambungkan hamim dengan ain sin qaf. Tak boleh.
Hamim baca sekali, Ain Sin Qaf baca kali yang kedua ataupun tempat yang kedua kita baca. Jadi tuan-puan, dia berasingan. Mujurlah. Kenapa berasingan? Selepas Hamim ada bulatan berhias. Lepas Ain Sin Qaf ada bulatan berhias. Dalam bulatan berhias ni ada nombor tak? Nombor 1, nombor 2. Betul? Bermakna Hamim dengan Ain Sin Qaf dibaca berasingan. Tapi jangan lama berpenuh. Hamim. Pergi ke kedai, pergi makan, pergi bersembang apa semua. Lepas tu ustaz saya duduk je, saya sambung Ain Sin Qaf. Jangan lama sangat. Biasanya kalau orang nak baca ayat ini, dibaca sekali. Maksud ustaz dibaca pada waktu yang sama. Jangan pada waktu yang lain. Jangan Hamim pergi ke pasar lah beli ikan apa semua. Lepas tu duduk balik baru baca Ain Sin Qaf. Tak pernah dibuat orang tuan-puan. Ya. Jawab pun ke jangan. Kalau boleh tuan-puan baca sekaligus. Jadi mari saya tunjukkan sekali lagi. Bacaan Hamim Ain Sin Qaf dibaca sekali. Tengok ya. Tapi nanti tuan-puan ada gap antara Hamim dengan Ain Sin Qaf. Tengok ni. Hamim. Ikut. Hamim. Tarik nafas. Ain Sin Qaf. Ikut. Alhamdulillah. Tuan-puan, itulah kaedah bacaannya yang tuan-puan kena bawakan sepanjang hayat. Cuma tuan-puan kalau diperhatikan, betul tak ustaz kategorikan ni kepada dua. Dua-dua nama hukumnya sama. Mak lazim harfi mukhaffaf. Cuma bezanya tuan-puan, yang sebelah kiri 7 contoh ni langsung tak ada idgham, langsung tak ada ghunnah. Dalam bacaan tadi langsung tak ada bunyi ya, tak ada bunyi ghunnah pada bacaan. Tapi di hujung sana yang 2 contoh tadi tak ada idgham tapi ada bunyi ghunnah. Tapi ghunnahnya sekadar hukum ikhfa hakiki. Maka tuan-puan itulah perbezaan antara dua kategori. Jadi kalau keluar dalam ujian nanti, mana-mana contoh kat sini ada berapa total contoh? 9 contoh. 7 campur 2, 9 lah contoh tuan-puan. Maka kalau keluar mana-mana, puan-puan jawab apa? Nak jawab hukum apa? Mak lazim harfi mukhaffaf. Cukup sekadar itu. Tak payah bagi tahu ustaz, mak lazim harfi mukhaffaf kategori 1. Mak lazim harfi mukhaffaf kategori 2. Tak payah tuan-puan. Nyusahkan kita aja tuan-puan ya. Kasihan puan-puan nak jawab payah-payah macam tu. Jadi tuan-puan mana-mana contoh di sini confirm akan keluar dalam ujian nanti. Maybe ustaz ambil yang sana, maybe ustaz ambil yang tengah, maybe ustaz ambil yang di awal. Jadi tuan-puan sebut saja mak lazim harfi mukhaffaf. Okey tuan-puan, nampak tak kaedah yang selama ni mungkin kita tak berapa tahu. Ustaz yang saya tahu alif lam mim je ustaz, yang lain tu tak berapa confident baca. Saya main ikut je kawan baca bagaimana. Jadi tuan-puan, selepas ini jangan ikut-ikut, melainkan kalau kita yakin yang diikuti itu betul, baru puan-puan ikutlah. Tapi kalau tak berapa confident, jangan main ikut-ikut, takut jadi ajaran sesat, salah yang diikut. Okey tuan-puan, ada soalan nak tanya tak tentang 9 contoh ini Ji? Oh, no discount. Yang ni tak ada discount. Yang ada discount pada di atas saja. Seperti mana tercatat dalam buku kitab-kitab tajwid. Ya? Yang lain tak ada discount. Ya? Jadi tuan-tuan, Ain Sin Qaf tadi no discount. Harakatnya sama. 6, 2, 6, 2, 6. Begitu. Total 22 harakat. Okey. Ada soalan nak tanya lagi? Puan-puan, adakah sekadar ini saja huruf rahsia? Kesian puan-puan. Ada 1, ada 2 huruf rahsia ni puan-puan tak ingat kat dia. Puan-puan suka tak baca surah Toha? Surah Toha, di awalnya apa Ji? Itulah huruf rahsia juga. Nak masuk kat mana? Kesian Toha tak masuk ke mana-mana tuan-tuan. Nak masuk kat mana? Nak masuk mak lazim harfi mukhaffaf ke, musaqqal ke, ataupun mak-mak yang lain? Tak apa, biar ustaz soal, ustaz jawab. Okey, ustaz soalan macam ni, biar ustaz soal, ustaz jawab. Okey, dengar molek-molek. Saya tak nak tulis kat mana. Okey, saya tulis kat sini bawah ni ya. Okey, perhatian. Dalam Quran nanti ada Taha. Betul? Kata ulama, Taha ni tak masuk mana-mana mak lazim. Pasal apa? Bacaannya sekadar dua-dua. Mana tahu dua-dua? Eja. Eja Ta.
To alif to. Eja ha. Tak baca tak berapa confidentnya eja ha. To alif to. Eja ha. Nampak tak? Setiap ejaan ustaz tadi ada huruf mat alif. Betul? Setiap satu alif berapa nilai harakat je? 2. Maka kata ulama ta 2, ha 2. Namanya mat asli harfi. Apa dia? Mat asli harfi. Kat sini 2, ni 2. Namanya MAH. Jadi toha ni tak boleh masuk dalam mana-mana mat lazim. Pasal apa? Mat lazim kena baca 6. Jadi yang ni sekadar 2. Maka namanya mat asli harfi. Ikut. Toha. Alhamdulillah. Sekali lagi. Toha. Iya. Mat apa? Mat asli harfi. Tapi dia termasuk dalam huruf-huruf rahsia di awal surah. Betul tak? Huruf-huruf rahsia di awal surah antaranya toha. Apa-apa jangan tinggalkan pada dia tau. Tapi dia tak boleh masuk dalam mana-mana mat lazim pasal tidak dibaca 6 harakat. Hanya sekadar 2. Maka tuan-tuan 2 harakat tu apa namanya? Mat asli harfi. Okey. Mari tuan-puan ada sikit lagi masa ni. Mari kita baca surah lazim sekejap. Ada surah lazim yang perlu kita habiskan ya. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan ataupun ada sedikit latihan yang tuan-puan kena buat ya. Okey, surah lazim kita surah apa hari ni? Surah apa? Al-Kautsar dah baca rasanya. Surah An-Nas. Idza ja. Okey, ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau akan melihat orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia yang maha penerima taubat. Okey, tak banyak soalan yang saya nak tanya tentang hukum mat dalam surah ini. Puan-puan perasan tak? Idza jaa. Jaa. Lepas huruf mat ada hamzah biasa. Mat apa tu? Wajib mutasil. Pandai. Satu lagi, ayat yang kedua. Afwaja. Bagi 2 di atas tu. Mat apa? Man'i wat. Pandai. Maka 2 harakat jangan lupa. Begitu juga dengan ayat yang terakhir. Tawwaba. Mat apa? Man'i wat. Nampak je mim kecil menegak jadi confuse saya ustaz. Jawapannya man'i wat. Sebab apa? Di atas huruf ba itu adalah baris 2 di atas. Tanwin baris 2 di atas, maka dia akan jadi man'i wat. Habis tu ustaz ada mim kecil menegak tu buat apa? Mim kecil menegak tu kalau disambungkan dengan bismillah. Kalau sambung dengan bismillah, kata ulama, maka jadilah hukum iklab. Masalahnya kita sambung ke berhenti tuan? Kita berhenti. Maka tak jadi iklab apa-apa hukum kat situ. Maka sekadar man'i wat pada tawwaba. Okey, sambung. Surah yang berikutnya, surah Al-Lahab. Sebelah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Watab, watab. Jangan lupa kena break. Pasal apa? Ada huruf ba bersabdu. Kalau puan baca watab, tak betul. Dia kena watab. Sebut? Sebab nama hukumnya qalqalah akbar. Qalqalah apa je? Akbar. Bila akbar maknanya sangat sangat besar ataupun sangat kuat. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama-sama. Bersama siapa? Bersama dengan isterinya. Kenapa isterinya masuk neraka, Ustaz? Sekejap lagi saya cerita. Tuan-puan, surah ini namanya surah Al-Lahab, khusus ditujukan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni antara orang yang banyak menentang dakwah Nabi SAW. Okey, sambung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Rupa-rupanya Abu Lahab ni kaya raya, seorang pembesar, tuan-puan. Jadi oleh kerana dia kaya raya, dia sombong. Dia tidak beriman langsung kepada Allah, malahan menentang sungguh-sungguh dakwah Nabi SAW. Okey, tuan-puan ingat tak? Yada abi dengan ma'aghna tu sama hukum matnya. Lepas huruf mat alif ada huruf hamzah qata. Mat apa? Mat jaiz munfasil. Kat mana? Yada abi tadi, ayat pertama. Dengan ayat kedua ma'aghna. Jadi harakatnya berapa? 4 atau 5. Tengok ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk ke dalam bakaran api neraka yang marak menjulang. Dia tu siapa? Abu Lahab lah. Bersama dengan isterinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Kenapa isteri Abu Lahab masuk neraka? Dipercayai dia ni suka mengumpat, suka fitnah, suka bawa cerita yang bukan-bukan tentang Nabi SAW. Jadi tuan-puan, oleh kerana ni suka bawa cerita, mengadu domba lah senang cerita. Mengadu domba, cerita sana sini. Dan tuan-puan, maka jawapannya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Fi jidha hablum min masad. Hablum min masad. Di lehernya diikatkan sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Okey. Mat apa pada ayat yang keempat tadi? Wa mura'atuhu maksilah qasira. Okey, cukup sekadar ini bacaannya. 3 surah yang akan datang. Tuan-puan bawa sekali lagi buku ini untuk kita habiskan bacaan minggu depan. Kemudian nanti kita sambung pada surah Al-Baqarah pula. Ya, minggu depan kita habiskan dulu 3 surah ini. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas minggu hadapan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sebelum bersurai, tolong buat satu latihan ni. Last latihan untuk hukum mat kita yang melibatkan mat lazim tadi. Okey, tuan-puan sila buat latihan muka surat 36. Muka surat 36 sahaja. Jadi minggu depan tolong
bawa balik jawapan ini ataupun buku ini untuk kita bincangkan jawapan. Boleh ke? Dan minggu depan Ustaz nak uji sekali lagi kemampuan tuan-puan berkenaan dengan semua 4 jenis mak lazim yang ada dalam Quran melalui latihan pada muka surat 36. Boleh ke buat minggu depan puan? Kalau tak boleh buat Ustaz, minggu ni saya busy Ustaz, maka puan bawa buku latihan, kita jawab sama-sama minggu depan dalam kelas. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan minggu depan, kalau ada waktu, ada masa, kita akan sambung kepada perbincangan bab yang baru, iaitu melibatkan hukum roh pada minggu depan. Tapi minggu depan kita buat mukadimah tentang hukum mak lazim dulu ya. Kita ulang kaji seringkas, lepas tu baru masuk hukum roh. Terima kasih banyak-banyak. Diakhiri kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.